Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Okay, hari ini kelas fizik 5 STEM. Okay, kelas fizik 5 STEM. Okay, boleh kita mula kelas? Okay, Boleh. seperti cikgu masuk dalam grup, cikgu cadang kelas mula 8.35. Lepas tu, lepas tu um, masa sesi kelas nak tanya soalan boleh, tak ada masalah. Pada masa sama cikgu sediakan slot untuk sesi soalan, soal jawab pukul 9.10, dalam 9.10 lah. Lepas tu kita akan buat quizzes dalam 9 suku, 9.30 kita habis kelas. Itu cadangan ataupun perancangan cikgu lah untuk kelas hari ini. Jadi kalau ikutkan hari ini kita masuk tajuk baru, bab yang kelima. Boleh rujuk buku teks. Rujuk buku teks muka surat 174 untuk tajuk baru. Tajuk baru hari ini. Sekejap cikgu nak buka muzik, cari muzik. No copyright. Jadi boleh buka buku teks. Buka buku teks. Cuba tengok. Cuba tengok. Ada lagi yang masuk. 18 orang. Tahniah yang masuk. Tahniah. Okey je. Kelas tak mula lagi. Seperti di paparan. Nampak. Nampak. Okey. 4.5. Sebelum kita pergi kepada subtopik tu, kita tengok dulu objektif hari ni objektif. Objektif pada paparan tu. Cikgu ada buka paparan tu, objektif. Jadi kita subtopik 5.1 iaitu elektron. Elektron. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan elektron sekejap lagi. Jadi terangkan. Dalam objektif ni terangkan pancaran termionik dan sinar katod. Termionik. Perkataan baru, termionik dan sinar katod. Apa yang dimaksudkan sinar katod? Kita ada dua, anod dengan katod. Jadi ini sinar katod. Lepas tu huraikan kesan medan elektrik dan magnet pada sinar katod. Tentukan halaju elektron dalam tube sinar katod. Sebenarnya kita akan tengok tube hari ni. Tube sinar katod. Cuma hari ni cikgu rasa mungkin kita tak sempat habis kot. Cikgu kira hari ni bahagian yang pertama lah. Bahagian yang pertama sebab cikgu takut berat. Berat, jadi kita pergi separuh. Sehingga kesan medan elektrik. Sehingga sinilah. Kesan medan elektrik. Jadi rujuk buku teks muka surat 174. Ini bab yang kelima lah. Adalah intro dekat sini apakah pacaran termion dan sinar katod.
Dan beberapa lah, ini keseluruhan, okey, keseluruhan untuk bab yang kelima. Kita ada 3 subtopik. Okey, jadi kita pergi kepada 5.1, okey, elektron. Anda telah mengetahui definisi arus, ialah kadar pengaliran cas, okey, arus. Kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Konduktor adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, arus elektrik yang terhasil, arus elektrik terhasil apabila zarah bercas elektron mengalir dalam suatu konduktor. Okey, arah pergerakan arus adalah daripada terminal positif kepada terminal negatif. Ingat arus pergerakan dia, arah pergerakan dia daripada terminal positif kepada terminal negatif. Itu untuk arus. Tetapi kalau untuk arah pengaliran elektron seperti diberitahu dalam buku teks ni, okey, arah pengaliran elektron adalah berlawanan dengan arah pergerakan arus, arah bagi pergerakan arus. Jadi elektron ni dia daripada terminal negatif dia pergi kepada terminal positif. Dia berlawanan dengan arah pergerakan arus. Okey, jadi di sini dia kata arus elektrik terhasil apabila zarah bercas elektron. Okey, bercas elektron mengalir dalam suatu konduktor. Arah pengaliran dia adalah daripada negatif pergi kepada positif. Arus pula bila ada pengaliran arus pada masa sama ada pengaliran elektron pada masa sama ada pengaliran arus. Jadi kena take note, arus positif pada negatif, elektron daripada negatif pada positif. Okey, bolehkah elektron bergerak melalui vakuum tanpa konduktor? Ini persoalan dia. Boleh tak elektron ni bergerak, okey, melalui vakuum? Vakuum ni dia tak ada udara. Okey, tak ada udara. Macam ruang angkasa. Tak ada udara, tak ada, tanpa molekul udara. Boleh tak bergerak tanpa konduktor? Okey. Dekat atas ni dia kata arus dia mengalir dalam suatu konduktor. Okey, arus elektrik ni mengalir dalam suatu konduktor. Cuma dekat sini dia tanya kita boleh tak elektron ni bergerak, okey, melalui vakuum tanpa konduktor lah maksud dia. Okey, tanpa konduktor. Okey. Ini sebenarnya adalah aktiviti 5.1 ni kita ada video lah, EduWeb TV. Okey, EduWeb TV. Nanti kita tengok dulu, kita tengok okey sepintas lalu, lepas tu baru kita pergi satu persatu. Okey, dekat sini. Okey, satu persatu. Okey, satu persatu. Dalam tube vacuum. Ini tube vacuum macam mentol ni kan. Dalam ni dia vacuum. Okey, dia vacuum. Okey, jadi kita pergi dulu kepada video. Okey, kita pergi dulu kepada video. Okey, seperti yang keluar paparan tu. Okey, jadi sekarang ni dekat situ, dekat paparan tu kita ada, okey, dekat atas ni kita ada permukaan logam. Okey, permukaan logam. Permukaan logam. Okey, pada permukaan logam ada titik-titik. Okey. Okey. Jadi pada permukaan logam ni kita ada elektron bebas, elektron yang bergerak bebas dekat permukaan. Okey. Tidak cukup tenaga kinetik. Elektron ni tidak mempunyai cukup tenaga kinetik untuk dia bergerak. Jadi dekat bawah ni kita ada suatu pemanasan. Okey. Panaskan logam pada masa sama. Okey. Bila logam tu panas, elektron mempunyai tenaga. Okey, tenaga. Okey, tenaga untuk menggerakkan elektron. Elektron tu dia akan terbebas daripada permukaan. Okey, jadi bila dia terbebas daripada permukaan, okey, terbebas daripada permukaan, jadi elektron tu dia akan keluarlah, okey, keluar. Dia ada tenaga, dah ada tenaga. Maksudnya, okey, sebelum ni dia hanya zarah elektron bebas di permukaan logam. Okey, jadi dekat sini dia beritahu faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion. Okey, dia dah pergi dah termion. Okey, padahal kita belum lagi. Sebenarnya pancaran termion ni adalah alur zarah elektron, okey, yang bergerak keluar daripada sesuatu permukaan
logam apabila logam tersebut dipanaskan. Okey, logam tersebut dipanaskan. Kalau kita tengok dekat gambar ni, okey, kalau tengok, okey, tengok tu dia merah kan? Tu dipanaskan. Bawah tu kuning tu haba lah, okey, haba. Dipanaskan, jadi yang titik-titik biru tu adalah elektron. Jadi dia keluar daripada permukaan. Jadi faktor yang mempengaruhi pancaran, okey, pancaran termion ataupun alur elektron ni, okey, adalah pertama suhu logam. Tanpa suhu zarah elektron, okey, elektron tu dia akan duduk dekat permukaan je bebas, bergerak bebas. Okey, kemudian luas permukaan logam. Okey, luas permukaan logam kalau kecil, sikitlah dia keluar. Kalau banyak, luas permukaan lebih banyaklah. Okey, elektron tu boleh keluar. Okey, yang ketiga jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, okey, barium oksida dan strontium oksida. Okey, ini adalah logam yang sesuai. Okey, logam yang sesuai yang mempunyai apa tu elektron yang banyak lah. Okey, elektron yang banyak. Okey, kita tengok sini dia apa tu? Ini sebenarnya kalau nak tengok video ni, okey, video ni ada dalam buku teks. Boleh scan, dia ada QR code. Jadi kita ni, ini tube vacuum, okey, tube vacuum. Kejap lagi kita sambung, kita tengok balik animasi bagi tube vacuum ni. Jadi kita pergi kepada buku teks, kita cuba, okey, rujuk buku teks dulu, kita pergi satu persatu. Okey, muka surat 174, okey, rajah menerangkan pancaran termion dan penghasilan sinar katod. Okey, rajah 5.1 dekat bawah. Okey, rajah ni untuk menerangkan pancaran termion dan penghasilan sinar katod dalam tube vacuum. Yang macam mentor ni adalah tube vacuum menggunakan bekalan kuasa lampau tinggi. Okey, menggunakan voltan lampau tinggi, WLT. Okey, kita tengok dulu tube. Okey, dalam tube ni, dekat hujung sekali ni kita disambungkan dengan bekalan kuasa. Kalau tengok dekat sini 6V. Simbol ni guna bateri. Okey, guna bateri disambungkan kepada dekat sini. Okey, sebenarnya dia tak tunjuk detail. Dekat sini ni sebenarnya kita panggil ni hujung ni senapan elektron. Okey, senapan elektron. Okey, ini kawasan sini. Lepas tu kita ada filamen tungsten. Okey, ni filamen ni konduktor mengalirkan arus tetapi rintangan dia sangat tinggi. Jadi bila rintangan tinggi, arus akan bergerak perlahan. Bila arus bergerak perlahan, okey, kawasan situ akan berhaba daripada tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Tungsten ni biasanya digunakan dalam mentor lampu. Mentor lampu yang lama lah, bukan LED. Okey, mentor lampu yang lama daripada tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga cahaya. Okey, dan tenaga haba. Jadi dekat sini, dekat filamen ni akan dia akan jadi panas dan bercahaya. Okey, bercahaya. Dan kita ada dekat sini ni yang warna ni adalah kawasan kalau ikutkan katod dia panggil. Jadi ini adalah logam. Jadi bila panas dia panaskan logam ni. Okey. Jadi bila panaskan logam ni pada masa sama ni logam ni diterminalkan kepada ini adalah katod. Kita ada dua kan, anode dengan katod. Okey, katod dengan anode. Macam mana cikgu nak ingat mana satu positif, mana satu negatif? Kalau katod ni ingat katak. Okey, katak. Kalau katak kita tak mau. Kita tolak. Maksudnya simbol negatif. Okey. Anode. Anak ni, anak. Okay, anak ni kita nak positif baby. Kita takkan nak buang baby kan. Positif kita nak. Itu cara cikgu nak ingat masa sekolah dulu lah. Katod, katak. Kita tak mau. Jadi katod tu negatif. Okay, anode ni anak, baby. Jadi kita takkan kita tolak. Jadi baby tu kita positif. Kita nak. Okay. Jadi katod ni adalah permukaan yang mana mempunyai charge elektron. Okey, charge elektron. Dia hanya duduk di permukaan. Jadi bila dipanaskan, okey, bila dipanaskan, logam ni pun panas, jadi elektron tu terbebas keluar. Okey, kita tengok dulu bahagian. Ini tube kaca. Tube kaca lah macam mentor lampu lah. Anode,
Okey, anode. Cuba tengok anode dengan kathod. Disambungkan kepada satu bekalan kuasa lampau tinggi. Ini kalau dekat makmal kita ada satu bekalan kuasa yang kita sambung dekat plug. Jadi dekat dalam tu kita ada transformer lah, boleh naikkan arus dan turunkan arus. Boleh guna yang kecil sehingga yang besar lah. Jadi ini perlukan bekalan kuasa voltan yang tinggi, voltage yang tinggi. Jadi dua terminal dia sambung dekat sini, satu terminal dekat sini anode, satu lagi cathode. Okey. Jadi dalam ni vacuum. Vacuum tak ada udara tanpa molekul udara. Okey. Lepas tu alur elektron. Okey, alur elektron. Yang mana yang terbentuk dalam ni yang bergerak ni yang warna biru ni sebenarnya elektron. Jadi dia bergerak ke kawasan anode. Okey, jadi semasa dia bergerak terbentuk alur. Okey, macam cahaya laser kan. Cahaya laser dia ada alur cahaya. Jadi sama juga macam ni, dia ada alur. Jadi alur ni dia tengok ni warna kuning ni kan yang besar ni. Tak keluar mouse pada skrin sana Okey. Ni baru keluar, dia kena klik dulu. Okey, ni dekat sini. Okey, dekat sini ini yang kuning ni, ini adalah alur elektron. Okey, yang kuning. Okey. Kemudian bekalan kuasa disambungkan, kita ada dua terminal bekalan kuasa positif ni sambung kepada anode. Negatif ni sambung kepada cathode. Okey, cathode. Okey, jadi ini adalah pancaran termion. Ini dalam ni berlaku pancaran termion. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Setakat ni 8.55. Okey. Kita tengok nombor 1. Nombor 1 warna hijau ni warna hijau dia pergi kepada kawasan sini. Sebab buku teks cikgu tak boleh nak sebelah-sebelah. Jadi dekat rumah tu boleh terus rujuk buku teks, tengok sambungan dia. Kita pergi nombor 1. Okey. Nombor 1 dia kata dekat sini terdapat banyak elektron bebas dalam seutas dawai logam seperti filamin tungsten. Okey, ada banyak dalam logam memang adalah kan elektron. Okey, apabila bekalan kuasa arus terus. AT ni maksud dia arus terus. Arus terus macam bateri. Okey, 6 volt. Okey, 6 voltan. Okey, 6 volt. Okey, dihidupkan. Okey, suhu filamin tungsten akan meningkat dan elektron bebas itu akan memperolehi tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar daripada permukaan logam. Ingat tadi paparan video tadi salah satu faktor yang mempengaruhi pancaran termion adalah suhu. Okey, suhu. Jadi dekat sini dia kata suhu filamin akan meningkat. Selepas suhu meningkat, elektron itu bebas. Okey, elektron boleh terbebas daripada permukaan logam. Okey. Jadi elektron yang terbebas tu memperolehi tenaga kinetik. Tenaga kinetik ingat E. Energi. Tenaga kinetik E sama dengan 1/2 mv kuasa 2. M merujuk kepada jisim elektron, V merujuk kepada halaju elektron. Jadi gabungan tersebut, formula tersebut akan ditakrifkan sebagai tenaga kinetik. Jadi elektron ni dia mengalami tenaga kinetik. Maksudnya ada movement, pergerakan. Okey? Terpancar keluar daripada permukaan logam. Sebelum ni dia hanya duduk dekat permukaan sebab dia tidak ada tenaga yang cukup. Macam mana dia nak ada tenaga? Jadi perlu diberi permukaan logam tu perlu dipanaskan. Bila panas, dia dapat tenaga, dia bergerak keluar daripada permukaan logam. Okey. Jadi sini baru kita jumpa pancaran termion. Okey, pancaran termion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey? Simple je. Maksud dia tu simple. Okey? Pancaran termion, okey, pemancaran elektron bebas ataupun pembebasan elektron, zarah elektron daripada permukaan logam. Macam mana nak terbebas? Syarat dia adalah mesti dipanaskan. Logam tu mesti dipanaskan. Baru dia boleh keluar daripada logam tersebut. Okey, boleh?
Siapa bekas? Arif, siapa yang kisah salam tu? Baru baca. Okay. Bekas anak murid cikgu. Siapa itu? Okey, kita sambung. Pancaran termion. Pastikan pancaran termion dalam kepala. Apakah maksud pancaran termion? Elektron dibebaskan daripada sesuatu permukaan logam. Syarat dia mesti dipanaskan. Okey, mesti ada haba baru dia elektron tu boleh terbebas. Jadi elektron yang keluar daripada permukaan logam tu kita panggil pancaran termion. Okey. Ini dia tunjuk dalam gambar aja. Okey. Filami ni adalah sebenarnya setiap logam tu dia ada elektron. Ada banyak, ada sedikit. Jadi kalau guna filami semata-mata tak banyaklah elektron. Sebab dia panas kan. Panas ada juga elektron keluar daripada situ. Tapi tak banyak. Jadi dekat sini kita guna logam. Logam tu dia buat permukaan. Dia buat mungkin dalam bentuk bulat. Okay, jadi ada permukaan yang luas. Permukaan yang luas supaya banyak elektron terbebas keluar daripada logam tersebut. Okey, galeri maklumat. Tengok sini Nanti dalam soalan kuisis dia ada sebut ni sedikit. Okey, jika satu lapisan oksida logam seperti barium oksida, jika satu lapisan oksida logam seperti barium oksida dan strontium oksida disalut ke atas permukaan logam. Salut. Okey, salut. Okey, dua benda, okey, bahan, okey, iaitu lapisan oksida logam dan oksida logam dengan barium oksida, okey, barium oksida dan strontium oksida disalutkan, okey, pada logam katot, okey, maksudnya ni logam ni disalutkan, okey, suhu yang diperlukan untuk pembebasan elektron akan berkurang, okey. Jadi tidak perlukan suhu yang tinggi pun, dia dah ada haba sedikit saja, elektron dah boleh terbebas. Okey, disalutkan. Kalau guna logam sepenuhnya tanpa salutan, diperlukan haba yang tinggi sedikit. Okey, haba yang tinggi sedikit. Tapi kalau kita salut dengan lapisan oksida logam iaitu barium oksida dan strontium oksida, kalau kita salut, dia boleh menjimatkan tenaga haba. Haba yang sedikit pun dah cukup untuk elektron tu terbebas daripada logam. Okey. Oh, 3A3 Siapa tu 3A3? Okey. Kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 tengok warna oranye. Nombor 2 dia pergi kepada yang depan sekali. Dalam tube vacuum ni dekat depan. Okey, kita tengok. Okey, dalam tube kaca vacuum, ingat bila dia sebut tube kaca vacuum. Vacuum ni dalam tu dia tidak ada udara. Udara ni dia ada molekul gas. Okey, ada oksigen, nitrogen, okey, hidrogen macam-macam ada kan. Itu kalau dalam udara. Okey, jadi sini dia kata vacuum tanpa molekul udara. Tak ada molekul pun dalam tu, kosong. Okey, dia hanya ada ruang sahaja. Okey, ada ruang sahaja. Jadi dekat sini dia kata dalam tube kaca vacuum, elektron-elektron dapat memecut. Elektron ni dia zarah, okey, dia zarah. Okey, dia dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara. Okey. Dalam vacuum dia boleh bergerak. Okey, alur ataupun pancaran termion tadi ataupun elektron tadi boleh bergerak tanpa aksiden dengan mana-mana molekul. Okey. Maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan laju maksimum. Tiada kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga biasanya pertama geseran, geseran, pelanggaran dengan objek lain ataupun dengan molekul lain. Jadi dekat situ akan berlaku perbaziran tenaga lah kan. Jadi dekat sini kehilangan tenaga tidak berlaku kerana tidak ada pergeseran dengan molekul lain. Lepas tu elektron boleh bergerak dengan laju yang paling maksimum. Laju tanpa brek. Dia boleh bergerak tanpa brek, tanpa halangan. Tanpa halangan. Itu yang kedua. Jadi kalau gambar ajar dekat sinilah. Jadi dia boleh bergerak. Sebab sini ruang kosong kan. Dia bergerak. Tak ada molekul. Jadi boleh bergerak bebas. Nombor 3 iaitu warna biru. Nombor 3 ni dia pergi dekat sini. Bekalan kuasa. Dia panjang sedikit.
Okey. Apabila tube vacuum disambungkan kepada suatu bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi. Okey, voltan lampau tinggi, elektron-elektron yang terpancar di katod tadi akan tertarik ke anod pada kelajuan yang tinggi dan membentuk alur elektron. Okey, tengok sini. Okey, ini sebenarnya adalah salah satu kegunaan voltan lampau tinggi. Okey, elektron ni dia negatif, zarah negatif. Jadi dia akan bergerak. Maksudnya satu tadi dia terbebaskan. Bila terbebas, dia boleh bergerak bebas. Kita tengok sini kalau ikut sini, dia boleh bergerak bebas. Dia keluar sini boleh langgar dinding tube kaca. Tetapi voltan lampau tinggi ni dekat sini dia mewujudkan satu medan anod positif yang tinggi. Permukaan tu ada zarah positif. Jadi bila zarah positif dan bekalan kuasa lampau tinggi, okey, guna voltan yang tinggi, okey, dia akan menarik zarah elektron yang keluar tadi. Dia keluar sini, dia akan tarik. Bila dia tarik, okey, dia tarik sampai dekat anod. Jadi dia akan membentuk satu alur. Okey, satu alur macam warna kuning kita nampak macam cahaya laser tu kan? Cahaya laser tu. Okey, nampak cahaya laser. Jadi elektron ni dia akan pergi kepada anod. Bila masuk pada anod dia bergerak dalam dawai ni. Masuk ni pergi dekat bekalan kuasa, masuk sini, dia pergi balik ke terminal negatif, dia masuk balik ke sini, dia pergi permukaan katod. Jadi okey, litar ni dah lengkap. Bersambunglah litar pada bekalan kuasa. Lengkaplah. Cuma kita tengok dekat sini tanpa konduktor. Okey, tanpa bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Cuma dekat sini kita hanya perlukan haba untuk bebaskan elektron. Itu syarat dia, mesti ada haba untuk bebaskan elektron. Bila elektron ni terbebas, dia tak pergi merata. Sebab apa dia tak pergi merata? Sebab kita ada satu bekalan kuasa lampau tinggi membentuk satu lagi terminal positif dekat sini. Jadi dia akan ditarik. Elektron tadi ditarik oleh positif. Sebab positif dan negatif dia tertarik. Okey, kalau berlawanan dia lawan lah. Okay. Jadi kalau berlawanan, positif dan negatif akan tertarik. Kalau sama positif-positif ataupun negatif-negatif dia akan berlawanan. Okey, kita sambung. Alur elektron yang berkelajuan tinggi. Alur alur ni macam kalau sinar laser kita nampak lampu kan. Tu alur bagi sinar laser, lampu. Okey. Alur elektron yang berkelajuan tinggi ini dikenali sebagai sinar katod. Okey, sinar katod. Sinar katod. Sinar katod. Katod tu adalah negatif. Negatif. Elektron. Okey, sinar elektron. Sinar katod kita panggil. Okey, alur elektron tersebut melengkapkan litar bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Kalau kita panggil litar lengkap tu, okey, litar lengkap tu contohnya kalau kita sambung dengan bateri mentor menyala, itu kita panggil litar lengkap. Okey. Alur elektron tersebut melekatkan litar bekalan kuasa voltan lampau tinggi dan bacaan miliammeter. Miliammeter menunjukkan pengaliran arus berlaku. Okey, dekat sini tadi kita ada sambung miliammeter. Kita sambung kepada miliammeter. Nak tengok arus mengalir. Okey, kalau sini kita tak buka bekalan kuasa, kita tak buka dekat sini kan. Kita tak buka, tutup. Jadi filamen ni dia tak panas. Tak panas. Elektron tak keluar. Okey, tak panas, elektron tak keluar. Jadi bacaan ni tidak ada bacaan. Sebab tidak ada tidak ada pergerakan elektron ataupun litar tak lengkap. Sama juga kalau mentor kita sambung dengan bateri, dia menyala. Bila menyala tu, itu ada berlaku pengaliran arus. Okey, pengaliran arus, pengaliran elektron. Jadi boleh ditunjukkan dengan ammeter, miliammeter. Okey. Okey, setakat ni ada soalan? Okey, gambar ni tengok. Ni logam tadi. Katod, ada banyak elektron. Okey. Jadi bila filamen panas, dia bebaskan, okey, bebaskan elektron. Elektron terbebas. Jadi elektron ni dia tak bergerak merata sebab dia ada ditarik oleh permukaan anod.
Okey, permukaan anod ditarik ni, ditarik. Jadi dia akan bergerak straight saja. Elektron keluar daripada logam ni kita panggil pancaran termion. Okey, pancaran termion. Jadi pancaran termion dia keluar sini, dia pergi, elektron tu mengalami laju tinggi, dia pergi straight saja ni, terbentuk satu alur. Okey, satu alur cahaya. Yang mana kita panggil alur cahaya tu adalah alur elektron. Alur elektron, dan alur elektron tu juga kita panggil sinar katod. Okey, sinar katod. Okey, jika sambungan kebekalan kuasa volta lampau tinggi disongsangkan, miliammeter tidak menunjukkan sebarang bacaan. Maksud dia, kita songsangkan terminal positif dengan negatif. Jadi dekat katod ni dah berlaku anod. Dekat sini akan berlaku katod. Dah tertukar, okey. Jadi permukaan logam tadi bila dipanaskan tak boleh terbebas, tidak mempunyai cukup elektron. Okey, tidak mempunyai cukup elektron dan terminal dah bertukar. Sebab elektron ni adalah negatif. Jadi kita kena sambung dengan betul lah, negatif pergi pada terminal negatif. Okey. Ada soalan setakat ni? Dah tak banyak dah ni. 9-10. Nak pergi kesan. Ada soalan kelas? Kita ada 22 orang tahniah. Ramai hari ini. Bersemangat. Okey. Hari ni pun cikgu bersemangat. Hari ni cikgu baru nak kena cucuk. Baru dapat. Petang ni baru nak cucuk apa tu? Vaksin. Tak lama lagi semua ni. 5 stem ni tak lama lagi kena cucuk. Cucuk baru boleh datang sekolah. Okey. Yang lain tak tahu lagi bila. Form 5 tak tahu lagi bila kena cucuk. Mungkin bulan 8 kot. Kalau ikutkan kementerian bagi tahu bulan 8 lah cucuk kan. Cucuk dapat 2 dos. Okey, dapat 2 dos. Cikgu semua cucuk 2 dos. Sama juga cikgu form 5 diutamakan. Lepas tu kita semua baru boleh pergi sekolah. Yalah, letih ada online saja kan. Okey. Kita sambung sambung sebab kita dah tak banyak ni, sebab kita sekejap lagi quizzes pula. Okey, kita pergi kepada kesan. Okey, kesan sinar katod di bawah pengaruh. Bukan pengaruh dadah ni apa semua ni Bukan pengaruh alkohol, bukan pengaruh dadah ni. Kesan sinar katod. Bila sebut sinar katod, kita ingat alur cahaya, alur elektron, okey, yang mana dalam alur elektron tu mempunyai ada zarah-zarah elektron yang sedang bergerak dengan laju tinggi. Okey, sinar katod. Sinar katod, sinar negatif. Negatif adalah zarah elektron. Okey, kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Okey, negatif ni ada tak? Okey, elektron yang bersifat negatif ni ada pengaruh tak pada medan elektrik? Kalau medan elektrik kita ada dua terminal kan, positif dengan negatif. Okey, medan magnet kita ada utara dengan selatan. Utara dengan selatan. Ada kesan tak? Okey, kalau cahaya ataupun sinar katod tu, okey, melalui kawasan ni. Okey, dua kawasan ni. Ada kesan tak? Okey, kita tengok. Okey, sinar katod ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vakuum. Okey, betul. Sinar katod tadi dia dah terangkan. Okey, ciri-ciri sinar katod boleh dikaji. Sekarang ni sebenarnya pengaruh ni dia nak kaji. Apakah ciri-ciri bagi sinar katod ni? Okey. Ciri-ciri sinar katod boleh dikaji menggunakan tiub pemesongan. Dia panggil sini tiub pemesongan dan tiub pala Maltese. Okey, mari kita jalankan aktiviti 5.2 dengan 5.3. Sebenarnya aktiviti ni kalau nak buat hanya cikgu sajalah. Biasanya cikgu je yang buat kan. Okey, jadi kita ada aktiviti sini dia kata demonstrasi guru sahaja. Okey, jadi kita pergi, kita hari ni bahagian pertama jadi kita pergi kepada ini saja. Okey, mengkaji kesan medan elektrik ke atas sinar katod menggunakan tiub pemesongan. Kita tengok gambar rajah tengok gambar rajah. Kena faham tengok gambar rajah dulu. Okey, gambar rajah sini kita ada sama juga yang tadi. Okey, kita ada filamin, kita ada katod, okey, kita ada anod. Dekat sini ni ini kita panggil sebenarnya
senapan elektron. Okey, senapan elektron. Okey, senapan elektron. Tembak, elektron keluar. Okey, jadi dekat sini kita ada sinar katod. Alur elektron, warna kuning kan. So, keluar. Bila keluar, dia keluar daripada sini. Okey, keluar daripada anod ni. Sebenarnya anod ni, biasanya dia buat bentuk gegelang lah. Okey, jadi dia boleh menembusi. Sinar katod tu boleh menembusi. Okey, dia berbentuk gegelang. Okey, boleh menembusi, pergi kepada satu pelak pemesongan. Pelak pemesongan ni sama juga bekalan kuasa, voltan lampau tinggi. Dia ada dua pelak. Ada satu, ada dua. Satu terminal negatif, satu terminal positif. Okey, jadi dekat sini ada medan. Okey, medan. Ada medan lah. Medan elektrik. Okey, dan medan elektrik ni dia tak semestinya bersambung. Maksudnya litar tu tak semestinya lengkap. Tak lengkap lah, senang cerita. Okey, sebab kita tak ada konduktor yang boleh mengalirkan arus elektrik dekat sini kan. Tak ada konduktor. Yang dekat sini boleh mengalir sebab kita ada ni permukaan katod dipanaskan. Jadi litar tu lengkap. Arus boleh berjalan. Arus positif ke negatif kan. Macam ni. Arus berlawanan dengan elektron. Elektron macam ni. Okey. Jadi dekat sini, okey, kita ada kawasan medan elektrik. Yang mana satu negatif, satu positif. Grid perdaflor. Okey. Ini biasanya mentor. Perdaflor kan. Mentor yang putih tu. Perdaflor. Okey. Vacuum. Jadi, dia buka. Dia tengok alihkan alur sinar katod dekat kawasan sini. Apakah pemerhatian yang kita dapat tengok? Okey, apakah pemerhatian yang kita dapat tengok sekarang 9 suku? Sempat ni. Yang ini kita sambung next class. Okey, jadi kita terus pergi kepada jadual pemerhatian yang kita dapat tengok. Okey, menunjukkan rumusan kesan medan elektrik. Kita tengok ini je. Okey, kita tengok ini je. Tiub pemesongan. Okey, tiub pemesongan. Kita tengok sini. Bila S1, S2. S tu adalah Swiss. Dekat sini kita ada Swiss. Swiss 3. Swiss 1, Swiss 2, Swiss 3. Swiss 1 untuk panaskan filamin. Okey, bila filamin panas, okey, dekat katod besi ni akan keluarkan elektron. Okey, keluarkan elektron saja. Jadi dia boleh bergerak bebas lagi elektron ni. Jadi Swiss 2 bila kita hidupkan bekalan kuasa ni disambungkan kepada permukaan ini katod dengan anod. Jadi elektron ni baru boleh bergerak, bukan bergerak dengan laju tinggi ke arah anod. Sebab anod ni ada tarikan dekat anod kan. Dia bergerak tinggi. Swiss yang kedua. Dia pun pergi ke kawasan sini. Keluarlah. Lengkaplah senapan elektron. Elektron pun keluar. Sinar katod ni keluar daripada sini. Okay, nampak cahaya lah kan. Nampak cahaya macam cahaya laser tu. Okay, dia keluar. Swiss 1, Swiss 2 dihidupkan. Sinar katod bergerak secara lurus. Bergerak lurus saja. Swiss 1, Swiss 2. Swiss 1 elektron keluar tapi bebas. Bila Swiss 2 hidup voltan lampau tinggi, jadi elektron boleh bergerak lurus dengan laju yang tinggi. Baru boleh bergerak dengan laju yang tinggi. Lepas tu, Swiss yang ketiga pula dihidupkan. Swiss yang dekat depan tadi kan, yang bahagian pemesongan. Bila dihidupkan, tengok ya, apa yang berlaku? Sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Itu key dia. Sinar katod ni sifat dia negatif. Ingat sinar katod sifat dia adalah negatif. Okey, bila negatif kita lalu dekat terminal. Kalau atas tu positif, bawah negatif pelak tu. Okey, sebab sifat dia negatif, dia akan cenderung ke arah positif. Ingat, sinar katod negatif. Jadi bila lalu dekat kawasan pemesongan terminal ataupun kawasan pemesongan medan elektrik, dia akan pergi kepada positif lah sebab dia elektron ni negatif. Okey. Jadi berlaku pemesongan dekat sini. Tengok. Ni warna hijau ni kan. Berlaku pemesongan. Kalau kita tukar terminal, okey. Tiub tadi tu, voltan lampau tinggi tu, ni kan voltan lampau tinggi, okey. Yang simbol panjang tu, ni panjang ni positif. Yang pendek ni, garis pendek ni adalah negatif. Kita tukar terminal. Bila kita tukar, okey, atas akan negatif, bawah positif. Dia pemesongan tetap sama tetapi ke arah positif. Okey, sebab tu dia kata sini terpesong ke plug bercas positif. Kalau soalan tanya, kenapa
kenapa dia bergerak positif? Sebab sinar katot tu sifat dia adalah elektron yang bercas negatif. Okey. Sinar katot ni sinar negatif lah. Katot tu pun negatif. Katot tu pun negatif. Okey, dan membentuk laluan jenis parabola. Okey, membentuk laluan jenis parabola. Curve lah. Curve. Okey, curve. Sinar katot bercas negatif. Memang dia cas negatif je. Sebab katot. Kalau sinar anod, tak adalah sinar anod kan. Sinar anod positif lah. Okey. Boleh setakat ini. Ini ni kita akan sambung minggu depan. Okey. Tiup palang Maltese. Tiup palang Maltese. Okey. Ni kita sambung next class. Okey, ada soalan setakat ini? Sekarang boleh. Okey, ada soalan setakat ini? Senang je nak faham. Okey, tak susah pun. Yang pertama, kita kena faham term perkataan beberapa perkataan. Okey, perkataan sinar katot, apakah sinar katot, apakah pancaran termion. Okey, lepas tu kita pergi kepada tiup ni. Okey, kita pergi kepada tiup. Cuma cikgu tak tahu dalam buku teks ni dia tak tunjuk detail. Sebenarnya dekat sini yang ada anod, katot, yang ada bekalan kuasa dengan voltan lampau tinggi, ini adalah bahagian senapang elektron. Okey. Betul, fizik kena ada kamus sendiri. Betul. Bio pun sama, kimia pun sama. Okey, kalau sambung belajar lepas ni, contohnya siapa yang ambil farmasi. Farmasi kawan cikgu, farmasi. Cikgu tengok farmasi. Ada banyak istilah farmasi ya. Ada memang dia ada kamus tersendiri. Sama juga siapa ambil doktor. Dia ada kamus sendiri. Dia lebih kepada biologi kalau doktor kan. Farmasi ni, farmasi ni dia ada biologi dan kimia. Sebab ubat-ubatan bahan-bahan kimia kan. Jadi dia ada ubatan tu semua bahasa-bahasa saintifik. Sebab bukan kita yang buat menghasilkan bahan-bahan kimia ubat-ubatan. Kalau kita orang Melayu ke ataupun orang Malaysia yang hasilkan, kita guna perkataan kita, istilah kita. Dia ni orang luar. Jadi istilah dia semua pelik-pelik. Jadi terpaksa hafal sebab dia ada kamus sendiri. Kita sekarang hafal kamus bahasa Inggeris. Senang lah sebab bahasa Inggeris dan kita boleh bercakap. Okey. Dan kita sambung belajar. Ada istilah sini. Fizik, kimia, bio memang ada. Sebab dia menggunakan istilah yang digunakan, yang dihasilkan oleh saintis. Yang jumpa saja dia bagi nama. Okey. Sama juga kalau haiwan-haiwan kan, haiwan-haiwan dalam haiwan, organisma hidup apa semua nama-nama ni, siapa yang jumpa dia boleh bagi nama. Okey, contohnya Alia. Okey, Alia jumpa satu organisma hidup. Okey, jumpa. Tak ada lagi dekat dunia ni. Jadi Alia layak untuk memberi nama pada organisma tersebut. Contohnya nama Alia Zaki. Okey, organisma ni nama dia Alia Zaki. Contohnya kan. Boleh bagi nama, declare. Okey. Jadi sebab tu nama dia pelik-pelik, sebab saintis yang jumpa tu kadang-kadang dia bagi nama gabungan dengan anak dia ke apa kan, macam-macam lah. Ataupun hasil kajian dia campur beberapa perkataan yang ada kaitan dengan kehidupan dia ke, ada kaitan dengan sains ke, macam-macam lah. Okey, nama tu bila siapa jumpa dia bagi nama. Okey, siapa jumpa dia bagi nama. Okey. Okey, lain ada soalan? Seperti sebelum kita pergi kepada quizzes, kita akan masuk quizzes. Jadi sekejap lagi bersedia quizzes. Tak ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, okey, kita akan pergi kepada quizzes. Okey, kita nak pergi kepada quizzes. Okey, kejap lagi cikgu buka link. Okey, link quizzes dah ada. Okey, klik situ, tunggu sehingga cikgu sebelum kita mula. Okey, sebelum kita mula. Okey, sekejap cikgu nak keluarkan paparan. Allahu Akbar. YouTube sumber internet whiteboard.
Okey, tengok ada masuk dah. Kita ada paparan. Cikgu adjust paparan dulu. Masuk dulu, masuk dulu. Sebelas orang masuk. Okey, yang masih yang ada kelas dalam 22 orang ni, okey, mohon masuk link yang cikgu bagi, okey. Dekat bawah tu, dekat tepi tu. Okey, dekat ruangan chat. Tekan quizzes. Okey. Ataupun siapa yang tak dapat, tekan tak dapat, dia ada kod dia tu 515845. Okey, 515845. 515845. Okey, setakat ni yang masuk 15 orang. Mana lagi yang lain? Kita ada 22 orang. 8, 24. 18. Okey. Jadi kita akan mulakan. Okey, cikgu akan start dekat sini bersedia. Boleh rujuk buku. Sama ada ni. Okey. 19 Faris baru masuk. Okey, cikgu tekan. Bersedia. Boleh mula rujuk buku teks. Jangan kejar masa. Okey, mula menjawab sekarang. Okey, accuracy itu adalah ketepatan dalam menjawab. Lagu dia best lagu dia Kalau ikutkan cikgu masukkan di sini ada 6 soalan. Ada 6 soalan. Okey, 6 soalan. Ketepatan menjawab 63%. Hati-hati menjawab. Sebelum memilih jawapan boleh rujuk juga buku teks. Okey, rujuk buku teks. Sekejap je jawab ni 6 soalan. Rujuk buku teks. Tak ada pengiraan lagi Pengiraan pada bahagian kedua nanti akan ada pengiraan. Satu formula saja. Sesi ni dia akan berhenti sehingga semua tamat menjawab soalan. Tiga orang. Okey, 23 orang ada.
Soalan yang pertama 17 orang jawab betul. Kita ada 21 orang. 15 orang dah selesai menjawab. 15 orang. Soalan ni 14, 12, okey 13. Bagaimana ditunjukkan adanya memancarkan elektron. Sinar katot terdiri daripada 12 betul. Okey. Tahniahlah, ramai yang jawab betul ni. 17 orang setakat ni. 18 orang dah selesai jawab. Okey, 18 orang dah selesai jawab. Kita ada sedikit lagi. Nampaknya Kamal Adli, okey, berada di tempat 15. Kamal Adli. Okey, warga baru. 5 stem, okey. Selamat datang. Selamat datang. Cepat-cepat, seorang lagi ni. Sekarang dah 9.30 ni. Seorang lagi. 2 orang lagi. 19, 20, 21. Okey. Cepat, ada satu soalan. Faiz ada satu soalan lagi. Akil pun ada satu soalan lagi. Okey, Faiz dah siap. Kenapa dia tak naik ni? 20. Akil, ya dah siap. Kejap lagi. Kehadiran, siapa yang dah siap? Lupa. Ruangan chat, kehadiran. Sofia pertama, Jihan kedua, Loganiswari tempat yang ketiga. Okey, ini saja suka-suka. Okey, markah yang diperolehi. Okey, ini tengok nama Jihan, Amira, Bazil, Loganiswari, Sofia, Faris. 100%. Okey, 100% betul. Okey, kita mencapai 71% yang jawab dengan betul. Okey, daripada 21 orang. Okey, dengan jawab yang betul. Ini adalah soalan-soalan yang setiap soalan lah kan ada 71%. Okey, ini analisis untuk cikgu lah. Analisis untuk cikgu. Okey, sekarang isi kehadiran sebelum kita berhenti kelas kita pada hari ini. Mohon isi kehadiran pada ruangan chatting. Cikgu ada masukkan link kehadiran. Okey, pastikan isi kehadiran pada hari ini. Okey. Ruangan chatting. Okey, ruangan chatting. Isi kehadiran pada hari ini. Tarikh hari ini 13 Julai. 13 Julai. Jangan tertukar tarikh. 13 Julai 2021. Setakat ini yang isi kehadiran. Okey. Tak ramai ni. Isi. Yang dah isi Bazil, Faris, Sofia, Adrina, Atira, Sofia, Jihan, Shazana, Nurul Alia, Wano Amira, Irfan, Arif, Daniel, Agilem, Haziq, Putri Alia Farisha, Muhammad Imran, Aina Natasha, okay, Faiz Hilmi, Lila Balkis Haripia, Haripriya, okay, Syakirin, Loganiswari. Okay, yang lain sila masuk isi kehadiran. Setakat ini yang baru isi 19 orang. Kalau ikutkan kita ada 23 orang dalam kelas. 21 orang lah sekarang. Okey, Arif Aizat. Okey, 20 orang. Ada seorang lagi. Okey, tak apa, kejap lagi isi. Ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Line cikgu jap, cikgu line slow. Okey, tak apa, Akil. Jap ambil masa. Pastikan link tu jangan tertinggal. Link tu kejap lagi boleh isi. Okey, link kehadiran tu boleh isi. Okey, siapa ada soalan boleh tanya. Okey, kalau ada soalan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Setakat ni dekat kelas grup Telegram belum ada cikgu masukkan kelas seterusnya 9.30. Okey. Okey, tak ada soalan Kita ada 22 orang ni. Tak ada. Okey, jadi setakat itu saja kelas kita hari ini. Rakaman ni cikgu akan masukkan dalam YouTube, betul lah dalam YouTube. Lepas tu cikgu akan share nanti. Okey, cikgu akan share lagi nanti dekat grup Telegram. Okey, setakat itu saja. Terima kasih semua. Boleh left group pula. Jangan left group, left kelas. Terima kasih semua. Thank you. Bye bye. Jumpa lagi next class.